Salam sejahtera, kita bertemu lagi dalam Berita Borneo Today TV malam ini. Kerajaan Sabah kekal untuk meneruskan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sehingga 12 Mei ini. Kerajaan Sabah tidak berganjak dengan pendirian untuk meneruskan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Fasa 4 sehingga 12 Mei ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal berkata, kerajaan negeri perlu memberi keutamaan terhadap keselamatan nyawa manusia terlebih dahulu sebelum membuka lebih banyak sektor ekonomi. Dari segi pertimbangan kita di peringkat negeri Sabah, yang utama ialah nyawa manusia. Ya. Keduanya saya tahu itu perniagaan. Kita kena suburkan. Maka dengan itu pada peringkat awal kita telah mengambil beberapa langkah untuk memastikan supaya kita dapat membantu beberapa sektor yang ada. Ya. Katanya pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin 1 Mei lalu masih perlu dikaji dan diteliti secara mendalam dan tidak boleh dilaksanakan secara tergesa-gesa. Ya, saya bimbang besok nanti kalau kita terlampau ni sangat, bila orang mati dia akan saman saya. Ya, kita takut disaman oleh peniaga. Saya lebih takut peniaga mungkin kita boleh pulihkan, nyawa manusia tak boleh dipulihkan. You can't find human life the moment they are gone, you know. Tegas Ketua Menteri, ketika ini bukan masanya untuk bergaduh mengenai undang-undang dan kuasa kerana keutamaan ketika ini adalah kerjasama untuk melindungi nyawa rakyat di samping mahu memulihkan ekonomi negara. Ya, jadi bukan masanya, bukan waktunya kita nak gaduh tentang siapa ada kuasa, mana ada akta. I can spell out, saya pun a very seasoned politician di parlimen, berapa undang-undang kita gubal. Ya. Kita tahu orang undang-undang mana, tapi dalam pada itu, don't waste the time on that. We need to move forward. We need to manage COVID. We need to manage our economy. Yeah, everybody must be on board. We cannot be just one-sided looking into the business. You don't look into the human life here. Katanya kerajaan Sabah juga telah mengambil beberapa langkah untuk melonggarkan PKP dengan mengambil kira keselamatan dan kesihatan rakyat serta ekonomi. Antaranya kebenaran kepada ladang dan kilang kelapa sawit di 6 daerah termasuk Tawau, Lahadatu dan Kinabatangan untuk beroperasi tertakluk kepada syarat ditetapkan kerajaan negeri. Serta kebenaran kepada kilang Sabah Amonia Urea, Samur di Sipitang serta terminal minyak dan gas Sabah SOGT di Kimanis beroperasi seperti biasa bermula 30 April. Pendirian Negeri Sabah seperti yang saya telah umumkan bahawa kita akan meneruskan langkah-langkah apa yang telah kita umumkan sampai 12 hari bulan Mei, ya, dan di situ kita juga telah melonggarkan beberapa, ya, sektor perniagaan sebelum ini pun, ya. Maknanya kita juga melihat di mana yang perlu kita urus takbir dengan baik, ya. Jadi langkah-langkah itu saya yakin kena kita sedar dan tahu bahawa the spirit of Akta 342, ya, ialah untuk mengawal, membendung wabak ini, ya, tidak terjangkit. Tegasnya kerajaan persekutuan perlu memahami keadaan di Sabah sama ada PKPB boleh atau tidak dilaksanakan di negeri ini dengan serta-merta. Datuk Seri Muhammad Shafie berkata kerajaan negeri akan memutuskan mengenai penguatkuasaan PKP serta sektor ekonomi yang akan dibuka di Sabah selepas 12 Mei ini. Dan saya telah maklumkan sehingga 12 hari bulan Mei, ya, and we are very cautious, ya. Selepas 12 Mei kita akan maklumkan sektor-sektor yang ada, perlu ada persediaan dia, ya. Mana sektor makanan, food security, sektor pengangkutan, service industry yang ada, the oil industry yang ada. Sabah merupakan di antara negeri yang cukup penting, ya, dan ini merupakan langkah-langkah yang perlu kita ada persediaan dia. We cannot just say today, hari ini kita umumkan, lepas itu kita pun ikut juga. Apa persediaan dia yang perlu kita ambil langkah, ya. Itu yang saya melihat bahawa keadaan ini perlu diteliti secara mendalam dan selepas itu kita akan permaklumkan bila lepas 12 hari bulan dan langkah-langkah kita akan teruskan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyaksikan majlis penyerahan sumbangan peralatan perubatan daripada Yayasan Osimal, MSIC Life Insurance Berhad, Caring Pharmacy dan Klinik Perubatan Kenson
di Hospital Mesra Bukit Padang, Kota Kinabalu pagi tadi. Antara sumbangan diberikan ialah kelengkapan perlindungan peribadi PPE. Pandangan Kerajaan Sabah sepatutnya diambil kira oleh Kerajaan Persekutuan terlebih dahulu sebelum mengumumkan mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Ketua Menteri berkata perbincangan itu perlu dilakukan kerana PKPB mengambil masa sebelum dapat dilaksanakan oleh kerajaan negeri. Saya juga berharap kepada Kerajaan Persekutuan yang melaksanakan amanah ini berhubunglah dengan kerajaan-kerajaan negeri. Ya, bila buat keputusan, hari ini dimaklumkan menerusi Astro, menerusi TV3, kita tahu saja menerusi TV. Kan? The decision is made. Ya, lepas itu, you must do some consultation. Donald Trump pun contact governor dia. Every state yang ada. Takkan kita, we are the one who is going to implement the decision made by them. Dan ini yang kita nak laksana. Tapi sama ada mereka tahu dan faham keadaan environment di peringkat negeri ini boleh tak dilaksanakan apa yang mereka telah lakukan, apa mereka telah putuskan. Itu yang saya minta supaya perkara ini bagi masa dengan kita. Satu unit khas akan diwujudkan di Jabatan Ketua Menteri bagi meneliti aspek strategik yang boleh dibangunkan untuk memulihkan semula ekonomi negeri selepas tamatnya PKP. Ketua Menteri berkata unit itu akan bekerjasama erat dengan syarikat telekomunikasi bagi memastikan semua kawasan di Sabah boleh diakses ke arah pemerkasan ekonomi digital. Unit saya akan buka di Jabatan Ketua Menteri, I call it Digital Economy Unit. It's a special unit. We need to enhance. I'm working closely with Telco, Maxis, Celcom untuk pastikan semua kawasan-kawasan yang besar Sabah ni accessibility. Ya, kalau ada sayur di Ranau, dia boleh berhubung. It doesn't have to go to the market di Kota Kinabalu. Mungkin online system they can communicate. Dia boleh hantar, dia boleh uruskan ekspor dia. And this is where the new order. Ya. I have already mentioned that. Dalam pada itu, Ketua Menteri melahirkan penghargaan terhadap Yayasan Osimal, MSIC Life Insurance Berhad dan Caring Pharmacy atas sumbangan peralatan perubatan untuk petugas barisan hadapan. Antara peralatan yang disumbangkan adalah 10,000 kit ujian reagen, alat pengusan COVID-19, penutup hidung dan mulut, alat pelindung muka dan gaun perubatan. Turut hadir pengerusi Yayasan Osimal Tan Sri Richard Malanjum dan Naib Pengerusi Yayasan Osimal Datuk Nelly Sikodol. Persidangan Parlimen harus diadakan sekurang-kurangnya 3 hari bagi membolehkan wakil rakyat menjelaskan situasi semasa COVID-19 dan halat tuju ekonomi negara kepada rakyat. Ketua Menteri berkata beliau bersama pimpinan Pakatan Harapan PH sepakat untuk merayu agar Parlimen boleh bersidang seperti yang dinyatakan. Seboleh-bolehnya kalau boleh, pasal itu merupakan landasan yang terbaik untuk menjelaskan kepada rakyat. Kena banyak persoalan yang dibangkitkan kepada kita selaku pimpinan dari rakyat, daripada peniaga. Where are we going? What is the problem? What is the status of COVID? What is the financial, the economic situations in the country? Ini perlu, dan di Dewan itulah di mana kita dapat lontarkan maklumat-maklumat ya kepada rakyat di peringkat Agungbi tentang halat tuju. Beliau berkata penerangan mengenai halat tuju negara boleh dimaklumkan oleh Menteri menerusi televisyen, namun perlu ada interaksi dengan wakil rakyat lain. Bukan saya katakan menerusi Astro TV3 tidak boleh, Menteri boleh umumkan, but it's one way. It's only one way transmissions of info to the ground there. Tapi kalau ada interactions, ya, mungkin di peringkat itu kita subscribe, kita patuhi. Datuk Seri Muhammad Syafiee yang juga ahli Parlimen Sempurna berkata jika sebelum ini sidang Dewan Undangan Negeri Sabah yang diadakan selama 3 hari boleh melakukan penjarakan sosial, Dewan Rakyat juga boleh berbuat demikian dengan memanfaatkan ruangannya yang lebih besar. Macam saya di peringkat Dewan Undangan Negeri 3 hari dan kita distant tempat duduk. Saya ingat Parlimen lagi besar daripada Dewan Negeri. Kerajaan Sabah tidak menghalang rakyat negeri ini yang masih berada di Indonesia dan Filipina untuk pulang sepanjang tempoh PKP, asalkan mereka mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Ketua Menteri berkata sejak Mac lalu sejumlah 218 orang rakyat Sabah dari Indonesia telah dibawa pulang ke Sabah secara berperingkat. Di samping itu ada juga rakyat Malaysia datang dari Sabah yang berada di Kalimantan, masih lagi ada yang berada di Filipina yang mereka telah pun minta supaya dibenarkan balik ke peringkat negeri Sabah. Dasar yang kita pendekatan yang kita lakukan ialah
kita bolehkan mereka untuk balik ke negeri ini, tapi mereka harus melalui beberapa pendekatan SOP, kebiasaan dia. They have to go for the screening. Sabah mempunyai kuasa untuk tidak mengikut pelaksanaan PKPB yang diumumkan kerajaan pusat berdasarkan jadual 9 Perlembagaan Persekutuan. Ahli Parlimen Batu Sapi Datuk Liew Vui Kiong berkata, undang-undang itu secara jelas menyatakan kerajaan pusat bersama-sama negeri mempunyai kuasa untuk mengendali perkara dalam senarai bersama, iaitu kesihatan awam dan pencegahan penyakit. Merujuk kepada kenyataan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Vui Kiong yang juga bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang berkata, Azmin membuat kesilapan daripada segi undang-undang. Saya rasa menteri ini tidak cekap. Menteri ini telah pun membuat kesilapan daripada segi undang-undang, dan menteri ini telah pun buka mulut tanpa menggunakan otaknya, kerana jelas daripada perlembagaan persekutuan yang telah pun mengatakan bahawa persekutuan bersama-sama dengan negeri ada kuasa untuk mengendali perkara yang telah pun dinyatakan dalam senarai bersama dalam perlembagaan persekutuan, iaitu jadual ke-9. That is under the concurrent list 9 schedule of the Federal Constitution, yang telah pun menyatakan dengan jelas bahawa kerajaan persekutuan bersama-sama dengan kerajaan negeri mempunyai kuasa bersama dalam perkara kesihatan awam, iaitu public health dan juga pencegahan penyakit. Jadi ini jelas mengatakan bahawa negeri Sabah ada lokus, ada kuasa tidak mengikut si conditional MCO ini yang telah pun diumum oleh kerajaan pusat, kerana satu saja, menjagakan kesihatan awam kita di negeri Sabah. Jadi amat penting kita faham undang-undang, dan janganlah macam ini tim S ini yang telah pun membuat kenyataan tidak mengikut perundangan. Beliau berkata demikian menerusi hantaran video dalam akaun rasmi Facebook. Semalam, Azmin berkata Sabah dan kerajaan negeri yang lain akan berdepan tindakan undang-undang jika menghalang syarikat daripada beroperasi bermula 4 Mei. Datuk Vui Kiong turut mempersoalkan kenyataan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang berkata peraturan di bawah PKP terdahulu yang sepatutnya tamat pada 12 Mei adalah terbatal dan tidak sah susulan pelaksanaan PKPB serta seluruh negara perlu mematuhi peraturan baharu itu. Katanya kenyataan itu membuatkannya terkejut dan menganggap Ismail tidak memahami pengumuman Perdana Menteri pada 1 Mei. Saya rasa menteri ini juga tidak faham apa yang telah pun diumum oleh Perdana Menterinya sendiri pada 1 hari bulan. Perdana Menterinya pada 1 hari bulan tidak pernah mengatakan bahawa PKP yang telah pun ditetapkan pada 12 hari bulan Mei akan terbatal. Tidak ada kata. Jadi siapa yang jadi Perdana Menteri di sini? Ismail Sabri ataupun Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi kita dapat lihat mereka telah pun bercanggah dalam kenyataan mereka, dan saya rasa kerajaan pintu belakang ini bolehlah buka pintu daripada belakang, keluarlah. Jangan lagi mentadbir kerajaan, mentadbirkan negara ini dengan memberikan kenyataan yang tidak betul. Datuk Vui Kiong berkata seluruh negara menentang keputusan untuk membuka syarikat hampir semua sektor, tetapi Malaysia terburu-buru membuka semula sektor ekonomi selepas bertahan lebih sebulan. Konsep kutipan zakat secara pandu lalu mungkin sesuatu yang baharu di negara ini. Namun masyarakat mula menyesuaikan diri dengan norma baru kehidupan susulan pandemik COVID-19. Tinjauan di Wisma Majlis Ugama Islam Sabah MUIS mendapati kaunter yang dibuka mulai 8 pagi sehingga 5 petang sepanjang Ramadan mula dikunjungi orang ramai yang mahu menunaikan rukun Islam keempat itu. Kaunter pembayaran zakat secara pandu lalu itu dikendalikan seorang amil fitrah.
dan kebiasaannya seorang pembayar zakat hanya mengambil masa kira-kira 3 hingga 5 minit untuk menyelesaikan urusan mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan. Kaedah kutipan zakat secara pandu lalu antara inisiatif diambil MUIS bagi memudahkan umat Islam menunaikan kewajiban membayar zakat fitrah dengan mengambil kira penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat pandemik COVID-19. Sebelum ini, Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri, Dato' Aidil Mokhtar menyatakan kaunter pandu lalu itu antara 4 kaedah pembayaran zakat fitrah yang dibenarkan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah semasa PKP. Kaedah pembayaran lain termasuk pembayaran secara online melalui perkhidmatan bank dan aplikasi online, pembayaran secara langsung melalui amil serta melalui kaunter pejabat bahagian zakat dan fitrah, MUIS. Tahun ini sasaran pungutan zakat fitrah yang ditetapkan oleh MUIS adalah sebanyak 10.9 juta ringgit. Sama seperti pembayaran fasa pertama untuk penerima Bantuan Prihatin Nasional BPN bermula 6 April lalu, pembayaran fasa kedua untuk bantuan itu sejak semalam menyaksikan bank penuh sesak dengan orang ramai di semua daerah. Beratur panjang sehingga beberapa blok kedai itu antara situasi yang dapat dilihat di beberapa bank. Pembayaran itu termasuklah untuk golongan B40 dan M40 sama ada isi rumah atau individu bujang. Tinjauan di Kota Kinabalu, Ranau dan Kudat mendapati majoriti orang ramai yang beratur sejak awal pagi memakai topeng penutup hidung dan mematuhi jarak sosial 1 meter. Pembayaran fasa pertama BPN melibatkan 7.74 juta penerima di seluruh negara dengan pembayaran berjumlah 5.47 bilion ringgit. Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, Eskom, mengusir 3 kumpulan pendatang asing tanpa izin parti yang cuba mencerobos sempadan negeri sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac lalu. Ia membabitkan 2 kes di Kalabakan dan 1 lagi di Lahad Datu. Komander Eskom Datuk Hazani Ghazali berkata, kawalan terus diperkasakan terutamanya membabitkan sempadan daratan termasuk laluan tikus di sungai yang menjadi laluan parti untuk masuk ke negeri ini, khususnya di Pantai Timur. Terdahulu, Datuk Hazani menyampaikan sumbangan peralatan dan keperluan petugas barisan hadapan kepada semua ibu pejabat polis daerah di Pantai Timur Sabah. Sumbangan itu daripada Kerajaan Sabah kepada Eskom untuk diagihkan kepada petugas barisan hadapan. Antara yang disumbangkan termasuk makanan, penutup hidung dan mulut, cecair pembasmi kuman, kanopi, payung, papan tanda dan kon keselamatan. Saudara, jangan remehkan hal-hal yang kecil kerana dari situlah lahirnya perkara-perkara yang besar. Stay safe, saya Salvinus Saribun.